Dan inayahnya, kasih sayangnya, Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita untuk berhimpun di rumah Allah untuk solat berjamaah maghrib secara berjamaah, untuk iftar berjamaah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira atas jemputan daripada pengurusi surau Islahiyah dan juga Tuan Imam yang sama itu Ustaz, sahabat saya Ustaz Nizam, sahabat-sahabat rekan guru dan juga para jamaah, tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya-Allah sebenarnya ada keluarlah bahasa Kedah. Dia agak nervous sikit. Jadi saya minta maaf sebab saya ni kalau nak mula tu dia nervous. Tapi bila dah start tu takut nanti kalau terlebih masa tu minta tolong buat signal Ustaz Nizam kot, insya-Allah. Dia nak start tu dia susah hati, dia nervous sikit. Tapi bila dah start tu insya-Allah ya, mudah-mudahan Allah Taala memudahkan segala urusan kita. Nah. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu ghairul makirin. Surah Al-Azim. Allah merancang, kita merancang, Allah juga merancang. Tapi sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengizinkan kepada kita untuk bertemu dalam majlis ilmu, yang mana Allah perintahkan para malaikat untuk memayungi golongan-golongan yang menuntut ilmu, apatah lagi dalam bulan yang barakah, dalam bulan yang mulia ini. Allah Taala perintahkan para malaikat untuk memayungi, untuk turun ke bumi untuk memayungi Radatul Jannah, taman-taman syurga yang bercahaya. Antaranya apa? Dalam majlis ilmu ni, subhanallah. Jadi kita hendaklah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita di kalangan orang-orang yang bukan hanya sekadar Islam, bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sedang memenuhi tuntutan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita lazim dengar ustaz-ustaz, para asatizah kita berkuliah, berceramah berkaitan dengan ayat bila masuk dalam bulan Ramadan kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab itu dalam Quran Allah Taala mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam dan juga iman. Dan moga-moga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud takwa ya Rasulullah? Apa maksud takwa? Rasulullah beri ada suat 3 kali, at-taqwa hahuna, takwa ni di sini kan. Maknanya kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan semestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas daripada melakukan dosa dan maksiat, tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Sebab manusia itu, insan itu nisyan. Asal kata Arab ni nisyan, pelupa. Jadi kita dengan majlis-majlis ilmu sebegini, dengan pertemuan-pertemuan sebegini, kita dapat membersihkan hati kita. Kita dapat menyucikan jiwa kita. Kita dapat sama-sama mengingati. Bukanlah orang yang ada di depan ini orang yang baik. Orang yang depan ni bakal lagi teruk, lagi banyak dosa. Tapi kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik, yang Allah Ta'ala redai. Apatah lagi dalam bulan yang barakah ini, dalam bulan yang penuh mulia ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hidup, dan kita gunakanlah kesempatan kita di akhir Ramadan ini, fasa yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Jadi pada hari ini sebenarnya saya tanya orang Ustaz Uthman, ini nak buat tajuk pun ikut ustaz lah, tajuk apa pun, subhanallah kan. Sudah saya tak tahu nak bagi tajuk pun. Jadi kita kongsilah, mudah-mudahan Allah Ta'ala, saya nak kongsi tentang bagaimana kita dapat memaksimalkan ataupun kita menggunakan
peluang dan masa yang Allah Ta'ala izinkan ini untuk kita melaksanakan sebaik mungkin amal ibadat kita, dan juga kita berusaha untuk mendirikan malam-malam kita. Tuan guru saya pernah pesan, kalau contohnya kalau dalam 10 malam yang terakhir, kalau kata kita takut terlepas, takut tak terjaga dan sebagainya, tuan guru saya kata kalau boleh tiap malam tu pergi, jangan doa kat orang, pergi bubuh duit kat tabung masjid mana-mana. 10 malam terakhir ni tak kisah kuantiti banyak mana, bubuh je. Pergi masjid mana-mana, surau mana-mana kan. Jangan bawa orang, kita sendiri, kita dengan Allah Ta'ala ada, pergi bubuh. Konsisten tiap-tiap malam. 10 malam terakhir ni lagi lah. Mana tahu disebabkan kita asbab kita bersedekah itu, dia amalan tu dikira 1000 bulan, subhanallah. Kita tak tahu malam-malam bila, tapi kita ambil 10 malam terakhir bubuh konsisten. Dan juga bila mana berkaitan dengan kita menghidupkan malam-malam di akhir Ramadan, yang dipanggil qiyamul lail. Qiyam tu berdiri kan, qiyamul lail, mendirikan malam. Mendirikan malam ni ada setengah orang kata, ustaz, mendirikan malam ni kita makna kena buat komplit semua lah. Solat sunat tahajudnya, solat sunat hajatnya, solat sunat witirnya, solat sunat taubatnya, solat sunat witir penutup kan. Jadi itu baru kata qiyamul lail. Sebenarnya tidak. Qiyamul lail itu bukan hanya itu saja. Itu alhamdulillah lah, itu komplit lah, sempurna lah, package. Sebenarnya kalau kita membangunkan malam ni, contoh Allah Ta'ala takdirkan kita untuk bangun di tengah malam, untuk buang air kecil, buang air besar dan sebagainya, untuk kita terjaga. Maka Allah Ta'ala beri rezeki pada kita untuk bangun tu, kita bangun, kita pergi selesaikan di tanah, dan kemudian kita ambil sembahyang, kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita tidur balik, contoh. Maka itu pun dah dikira sebagai kita mendirikan malam. Bukan hanya kita buat komplit yang kita hanya sebutkan tadi. Tak tunggu komplit semua tu. Kalau boleh buat komplit tu, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita buat sempurna itu, alhamdulillah. Tapi seandainya, sebab iman manusia ni yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kadang Allah Ta'ala izinkan kita dengan membangunkan kita dengan terjaga, kita nak terkencing dan sebagainya. Maka keadaan itu kita gunakan untuk kita, bukan hanya contoh kalau kata kita bangun habis, orang Kedah kata habis malah piang kan. Bangun solat sunat 2 rakaat pun kita dah kira termasuk dalam golongan yang mendirikan malam di akhir Ramadan, walaupun hanya solat sunat 2 rakaat. Kalau kita boleh buat komplit dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat witir, itu lebih baik. Tetapi kalau andai katalah kita dalam keadaan tak mampu ataupun sebagainya, malah macam mana pun kita usahakan setidak-tidaknya kita bangun buat solat sunat 2 rakaat. Solat sunat apa ustaz? Ikutlah. Kalau tak ingat pun niat solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu pun dah dikira kita mendirikan malam kita pada malam tersebut. Maka pada ketika itu kita dah termasuk dalam golongan yang mendirikan malam. Juga yang boleh kita buat adalah kalau kata kita bangun, kita ambil sembahyang, dan juga kita baca Quran. Contoh kita ada keuzuran, maksudnya sakit kaki ke apa ke, kalau solat sunat kita boleh duduk. Kalau seorang tu terbangun, terjaga, kemudian baca Quran semuka, setengah muka, kemudian tutup surah Al-Azim, kemudian dia sambung tidur balik, dia pun termasuk dalam golongan yang mendirikan malam, walaupun hanya sekadar membaca 5 ayat separuh muka saja, dia pun termasuk dalam golongan yang mendirikan malam. Maka rahmat kasih sayang Allah ini sangat luas. Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah ni nak bagi ruang seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebagaimana yang kita tahu, umat-umat terdahulu Allah Taala kurniakan ratusan tahun buat mereka. Umat Nabi Muhammad SAW ni, sepanjang saya hidup ni tak pernah lagi dengar pakcik umur apa. Saya ni umur 358. Saya tak pernah dengar lagi lah sekat laut. Habis kuat pun kita dengar 100 lebih macam tu. Bonus Allah Ta'ala bagilah. Jadi umat Nabi Muhammad ni dalam sekitar 60-70 tahun. Jadi dalam sekitar 60-70 tahun pun kita punya amalan boleh melebihi daripada umat-umat terdahulu. Ni specialnya umat Nabi Muhammad SAW.
Sebab sallallahu alaihi wasallam ni kasih Allah. Allah Ta'ala angkat, muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umurnya sikit tidak panjang, tetapi amalannya boleh menyamai bahkan lebih daripada umat-umat terdahulu, melalui kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan ini. Jadi sebab itulah saya pesan pada tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah sama-sama kita rebut peluang dalam 10 malam yang terakhir ini, sebab Nabi dah tunjuk contoh yang terbaik dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kamu sekalian, akhlak kita semua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu taala untuk masuk syurga pun Nabi, subhanallah, ibadat Nabi sangat hebat kan, sampai bengkak kaki Nabi, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha membimbingi kesihatan Nabi. Maksudnya, ya Rasulullah, engkau kasih Allah, engkau telah jamin untuk masuk syurga, kenapa beribadat sampai macam ni sekali? Lebih kurang macam tu lah kan perbualan di antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab apa? Salahkah aku untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Subhanallah. Kan? Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi. Ada setengah orang kata, ustaz, tu Nabi, ustaz. Nabi boleh lah, ustaz. Kita kalau tak boleh pun, tak boleh 100% pun, kurang kita usaha untuk mencontohi Nabi. Tak dapat semua pun kurang 50%, 20%, 10%, 5% pun tak apa lah. Kan? Ada usaha kita untuk mencontohi apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kerja buat kita dalam bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahala. Bagaimana tuan-tuan perempuan tahu kan, kita buat solat, kita buat ibadah sunat, Allah ganjarkan ganjaran pahala seolah-olah ibadat wajib. Kita buat ibadat wajib, Allah Ta'ala lipat gandakan lagi pahalanya, berlipat kali ganda. Subhanallah. Kan? Saya teringat satu kisah seorang abid ni. Bagaimana seorang abid ni maksudnya yang kuat dengan ibadat kepada Allah SWT. Sangat hebat dengan ibadah dia. Seorang abid ni dia kata dia nak masuk syurga kerana ibadat dia. Dia masuk syurga kerana ibadat dia. Masuk syurga kerana ibadat dia. Okey, tak apa, kalau nak masuk syurga dengan ibadat ni, kita timbang amalan. Ditimbang amalan seluruh kehidupan dia itu, dia rajin ambil orang yang subhanallah kan, jemaah tak tinggal, ibadat-ibadat sunat lagi kan, subhanallah. Ditimbang dengan satu nikmat Allah, sebelah mata saja. Bukan ambil semua anggota, bukan ambil semua nikmat Allah Ta'ala, ambil sebelah je. Ambil sebelah biji mata, ditimbang dengan seluruh amalan dia seumur hidup dia. Agak-agak mana berat? Mata yang Allah Ta'ala kurniakan tu, tubuh sebelah, lagi berat daripada seluruh amalan yang dia buat seluruh kehidupan dia. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi nak tunjuk kata kita doa-doa memoga semua sekali masuk syurga disebabkan oleh rahmah kasih sayang Allah, bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita ni banyak amalan, bukan sebab kita ni jemaah tak tinggal, bukan sebab kita ni macam-macam kan. Kita nak elak diri kita daripada rasa kemah dari kita, banyak ibadat rasa kemah. Na'udzubillah min zalik. Ini termasuk dalam penyakit hati juga ni. Tangga aku ni kemah ni kan. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Kalau terasa ni, untuk guru saya kata, kalau terasa macam tu, sebut dalam hati la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca dalam hati kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ni tak ada daya, semua pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi ambil tadi ibadat hebat macam mana pun ibadat dia, masuk syurga disebabkan oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kan sebab kita banyak ibadat kan. Allah punya kasih sayang sangat hebat. Jadi sebab itulah dalam bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk memperbanyakkan amalan kita kan. Kadang yang kita kena lazimi ataupun banyakkan ibadah sunat ni bukan apa. Ibadat sunat ni menampung kepada amalan wajib yang kita lakukan. Kita buat amalan wajib ni tak tentu lagi kualiti dia tak tentu lagi berkualiti.
Tak tentu lagi dalam keadaan yang mana yang diredai yang sebenarnya yang Allah Taala mahu. Jadi sebab itulah kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Apatah lagi amalan sunat dalam bulan Ramadan ini, Allah Taala ganjarkan ganjaran pahala seolah-olah amalan wajib. Sebab itu kita buat amalan sunat. Ibarat kata kalau dalam satu rumah kan. Kalau rumah saja tak ada hiasan pun agak-agak cantik kan. Rumah saja kan, buat rumah kan. Tak ada hiasan pun, tak ada perabotnya, tak ada TN-nya, tak ada apa lah. Kosong macam tu kan. Jadi amalan wajib tu kemah dah. Ditambah dengan amalan sunat sebagai menampung kelompongan dalam ibadat wajib. Bukan kata tuan-tuan, perempuan saja. Saya sendiri angkat takbir Allahu Akbar. Kadang demai macam-macam kan. Teringat tu, teringat ni, teringat macam-macam. Teringat TIDS tak siap lagi. Tu cikgu tahu kan. Teringat tu, teringat ni kan. Dia jadi teringat. Macam mana kita nak ni? Jadi kita buat amalan sunat untuk menampung amalan wajib yang kita buat. Bagus dah kerja-kerja tu, tapi kita ni kadang lalai kan. Alfa dan sebagainya. Jadi sebab itu kita sama-sama untuk memperbanyakkan amalan kita. Bukan Allah SWT tak rugi apa pun. Kalau kita tak buat apa yang Allah Taala suruh, Allah Taala sikit pun tak rugi. Tapi kita yang sebenarnya akan rugi. Sebab itulah kita doa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita, kesihatan kepada kita untuk meneruskan amalan-amalan kita, dan usulah untuk menambahkan amalan kita dengan amalan sunat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala terima segala amalan kita, dan kita bantu-membantulah dalam perkara-perkara yang baik. Bagaimana bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam perkara birri wat taqwa, kebajikan dan mendatangkan takwa kepada kita. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu bertolong-tolong bekerjasama dalam perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perkara dosa dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala kerja buat kita, sebolehnya kita niatkan, mudah-mudahan kita niatkan mula dengan bismillah, dengan mula jadikan amalan rutin harian kita ini jangan sekadar rutin sahaja. Mana ibadat ni kita dah tahu, ibadat ada umumiyah, khususiyah kan. Jadi macam mana kita nak jadikan amalan ibadat kita seharian itu sebagai satu ibadah? Jadi kita mula dengan niat lah. Bila mandi niat dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Taala mandi kerana Allah, bergigi kerana Allah kan. Berpatah dengan hadis Nabi, laula an asyaqqa ala ummati la amartum bisiwaka inda kulli solat. Kalaulah tidak menjadi kesukaran kepada umatku, akan aku perintahkan untuk seluruh umatku bersiwak, bersugi setiap kali nak menunaikan solat. Sebab tu kita tengok ada tabligh, sahabat-sahabat kita tabligh dia pakai kayu sugi kan. Kita pula kalau tak ada kayu sugi, janganlah ambil berugigi, ambil Colgate, gigonyoh Colgate apa semua tu dekat kolah masjid kan. Nanya orang, nanya jemaah lain kan. Jadi kalau boleh tu, kalau kata tu buat kat dalam tandas ataupun ni lah, kalau ada, sebab tu pakai kayu sugi tu mudah lah kan. Jadi tu sunnah Nabi lah, sunnah Nabi daripada yang kecil-kecil sampailah ke yang susah-susah kan. Keluar pakai slipper dengan mula dengan kaki kanan dulu kan, pakai baju dengan mula kaki kanan. Semua sunnah-sunnah Nabi ini, apatah lagi kalau kita laksanakan dalam bulan Ramadan, kita amalkan, kita niatkan, semua ni dikira pahala oleh Allah SWT kan. Allah Ta'ala nak memotivasikan kita untuk buat pahala ni. Kalau kata kita niat pun dah dapat pahala, apatah lagi kita buat. Tapi dosa ni kita niat tak dapat dosa lagi. Tapi kalau kita dah buat baru dah kira dosa tu. Allah Ta'ala nak suruh kita melakukan kebaikan. Antara tanda-tanda yang dipanggil halawatul iman, kemanisan iman ni, kita suka buat baik, tak kisah siapa. Niatkan dalam hati kita buat kebaikan tanpa kira orang, tanpa kira pangkat, tanpa kira darjat, tanpa kira siapa pun orang tu. Bukan sebab makhluk. Kita ni kadang terkesan dengan kata-kata makhluk. Kita ni kadang terkesan dengan keadaan kan, keadaan jawatan dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kita semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niatkan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita dapat tanamkan dalam hati kita
kita buat semua kerana Allah, dia memberi motivasi dalam diri kita. Sebab kita takkan dilambung dengan pujian, takkan menyembah bumi dengan kejian manusia, makhluk. Tapi semuanya adalah kerana kekuatan kita datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita didik hati kita, diri kita dengan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat baik ni tuan-tuan dan puan sekalian, kan, dia nak melekat ni 40 hari, 40 ke 44 hari, buat konsisten, buat berterusan, maka insya-Allah akan melekat. Nak buat tu satu, nak istiqamah, nak konsisten tu satu perkara lagi, kan. Jadi nak istiqamah tu yang kadang memerlukan kekuatan tu datang daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala memberi kesihatan yang baik kepada kita semua dan kita dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan bila mana kita ada iman dalam diri kita, maka kita takkan berani buat benda-benda yang tak sepatut. Sebab apa? Sebab kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, segala kerja buat kita semua. Sebab itu iman melibatkan 3. Iman yakni tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisani wa tawdi' bil jawarih. Kita membenarkan dalam hati kita, kita mengakui bahawasanya tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, dan kita ikrar dengan lisan, kita memperakui dengan lisan kita, kan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup sekadar itu, maka kita melaksanakan dengan anggota, wa tawdi' bil jawarih, kita melaksanakan dengan anggota tubuh badan kita. Kalau kata ibadat lain, kita boleh nampak orang tu solat, kita boleh nampak orang tu solat. Orang tu mengerjakan haji, kita boleh nampak orang tu mengerjakan haji. Orang tu tengah bayar zakat, kita nampak orang tu buat zakat. Tapi ibadat puasa ini, nampak tak? Kalau kata kita tak nampak. Tu iman kita, kan. Nampak? Ramai kalau kat sekolah tu, kan, dia komo banyak, dia keluar sikit, akan budak-budak. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Untuk tuan-tuan, untuk pengetahuan, saya mengajar sekolah orang asli, sama ada tuan-tuan perempuan, kan. Dia komo tu banyak, dia keluar sikit. Allah, kan. Dia akal tu semua kita lalu lah tu, kan. Kita dulu pun bukan baik sangat, kan. Akal. Jadi Allahu Akbar. Itulah cabaran, kan. Jadi nak menekankan keimanan dalam hati ini bukan satu yang mudah. Jadi kita melaksanakan, kita paksa buat kebaikan. Saya tengok dulu masa mengajar di Sarawak, ada budak dia masa tu muda lagi, kan. Lah ni pun muda lagi. Jadi kena kita duk pantau budak-budak semayang lah, kan. Saya minta maaf lah, saya dengan Ustaz Nizam lebih kurang lah, dia suka melawak sikit. Jadi bila pantau semayang, cek semayang, tak semayang, sekali tak semayang rotan, tak sekali semayang rotan. Ada seorang budak perempuan, dia berani tu. Dia berani, dia kata, Ustaz, kami semayang ni, kalau Ustaz rotan ni, kami semayang bukan sebab Allah, kami kena paksa dengan Ustaz. Kemah hujah lah, kan. Kami semayang ni kena rotan dengan Ustaz ni, kami jadi macam kena paksa dengan Ustaz baru kami semayang. Sudah, kata, kan. Hujah dah kemah, kan. Jadi macam mana, Ustaz? Allah terima tak solat kami ni? Soalan, kan. Soalan ni mudah tentu, kan. Allah. Okey. Jadi bila macam tu, saya pun macam mana aku nak jawab ke budak ni, kan. Jadi saya kata benda yang baik mula-mula memang macam tu, kena paksa. Biarlah awal-awal tu buat kerana Ustaz, tak apa. Lama-lama dia akan sebati dengan diri. Benda baik memang kena paksa. Benda baik memang kena paksa. Nak bangun malam tiap-tiap malam, seminggu sekali, walau seminggu sekali, sebulan sekali, kalau tak paksa takkan jadi. Benda baik memang kena paksa. Mengaji pun kalau tak sepaksa, kan. Memang benda baik kena paksa. Kena paksa buat sebati, insya-Allah dia lekat sendiri. Semayang dia takkan tinggal. Tapi kalau tak paksa, habis, kan. Kata kat dia, kalau awal ni memang kamu akan rasa macam tu, tapi lama-lama dah sebati, insya-Allah kamu akan rasa kamu buat kerana Allah. Takkan nak buat kata, kalau kamu buat kerana Ustaz tak payah semayang lah. Jam terus macam tu, kan. Terus tinggal dia duduk tunggu hatu lah. Dia duduk tunggu Ustaz kata macam tu lah. Kalau Ustaz kata kena ikhlas, saya tak ikhlas ni, boleh saya tak semayang. Tak ikhlas tak boleh semayang. Habis rosak tak semayang habis, kan. Jadi benda yang baik, benda yang wajib, memang kok mana pun kita kena paksa. Benda wajib kena paksa, kan. Kita nak boleh mengaji dulu pun, subhanallah, saya teringat ni, kan. Teriak
tapi ngaji ayah lu garang. Ngaji teriak pun ngaji sebut juga kan. Ayat mata ni tak payah cerita lah no. Tapi akhirnya disebabkan didikan mak ayah, disebabkan oleh tok-tok guru kita yang tu, maka kita boleh mengaji. Allahu Akbar, subhanallah kan. Dan pahala tu terusan pada tok-tok guru kita tu, pahala tu terusan pada mak ayah kita tu. Sebab itu kata cikgu-cikgu ke, bukan kata cikgu-cikgu di sekolah je, cikgu ni dia global kan. Kita didik, kita sampaikan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Kita ajak benda tu nampak simple lah. Dia bukan tunggu ilmu agama saja, bahkan ilmu matematik, ilmu akaun, ilmu apa. Dia dapat manfaat dalam kehidupan dia berdasarkan ilmu yang kita bagi. Itu pun pahala berterusan. Walaupun cikgu tu cikgu matematik, walaupun cikgu tu cikgu geografi, walaupun cikgu tu cikgu ajar subjek lain. Tapi manfaat yang dia dapat dalam kehidupan dia, pahala mengalir berterusan pada cikgu tu sampai cikgu tu meninggal, pahala berjalan. Sebab tu yang kata ilmu yang bermanfaat kemudian dimanfaatkan kepada orang lain. Dalam hadis Nabi yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min thalatha." Apabila meninggal dunia anak Adam, terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Sedekahul jariyah, awal ilmi yantafu bih, aw lidah salih yad'u lah. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahala. Ilmu yang bermanfaat kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Kita ajar benda tu macam simple tapi dia amalkan. Selagi mana dia amalkan, lagi tu kita dapat manfaat. Subhanallah. Dan juga doa daripada anak yang soleh. Kita doa mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh dan anak-anak kita pun jadi anak yang soleh, mendoakan kepada kita yang mana doa daripada anak yang soleh Allah Taala makbulkan dan Allah Taala muliakan mak ayah kita, Allah Taala sampai kepada mereka walaupun mereka dah meninggal dunia kan. Jadi sebab itulah kita berusahalah sama-sama kita, sebab kita semua ini adalah pendosa, banyak dosa, banyak kesilapan, kekhilafan yang kita buat. Sebab itulah kita muhasabah diri kita, rajinlah untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ruang masa yang Allah Taala izinkan ini. Biar kita menangis tak apa, kita buat bagi sampai menangis air mata yang mengalir disebabkan kerana keinsafan pada Allah SWT di sepertiga malam mampu untuk memadamkan api neraka. Allahu Akbar kan. Kita rajin untuk kita muhasabah diri kita. Jangan rasa kita ni banyak dah amalan kita, subhanallah. Kalau rasa macam tu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey. Jadi sama-sama kita mudah-mudahan apa yang kita buat ini Allah Taala terima. Kita kena didik diri kita, hati kita seronok buat baik. Tak kisah siapa, tak kisah di mana, tak kisah dengan apa pun. Kadang hati kita ni kita ni rasa macam kita buat ni sebab ada kepentingan. Na'udzubillah kan. Kita risau macam tu. Kan. Sebab itulah saya teringat arwah Tok Guru ni Aziz dulu pernah pesan, kalau kata kita nak, antara salah satu cara untuk kita cuci hati kita adalah kita bersih tandas. Kita bersih tandas sendiri. Tok Guru dia buat, subhanallah. Arwah Tuan Guru dia buat, walaupun dia menteri besar, dia buat benda tu, subhanallah. Dia buat sebab apa? Dia tak nak dengan jawatan tu dia rasa hebat. Dia tak nak dengan jawatan tu dia rasa megah. Kita aku ni hebat ni kan. Aku ni hebat ni, ketua guru disiplin di sekolah baru kan, buat kemah dah. Contoh kan. Astagfirullahaladzim. Kita rasa tu. Jadi salah satu cara Tok Guru aja bersih tandas. Tak payah abang siapa-siapa lah, tak payah bagi tahu siapa-siapa kan. Kita buat tu salah satu cara nak cuci hati kita. Kita nak rasa rendah diri kita ni hamba Allah, kita ni bukan siapa-siapa. Kita hidup jalan, semua ni hak milik Allah Taala. Allah Taala pinjamkan kepada kita saja, dengan pakaian yang cantik, dengan rupa yang elok, Allah Taala bagi semua pinjaman Allah Taala, suruh kita guna ke arah kebaikan yang Allah redai, yang Allah berkati, yang Allah sayangi kan. Janganlah kita buat perkara-perkara yang mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni saya berkesempatan dengan beberapa sahabat pergi ke pos Kuala Lumpur. Pos Kuala Lumpur daripada sekolah saya SMK Bawang lebih kurang dalam sejam 30 minit, jam 40 minit. Subhanallah kan, pergi buat iftar di sana, kemudian buat pengisian sikit. Allahu Akbar. Anak-anak semua dah akalkan ilmu kan.
dan mereka sangat orang tu apa, excited, sangat seronok bila mana orang datang kemudian menyantuni mereka kan. Kadang-kadang kami ambil dia di Kampung Bersah, kemudian dia masuk dalam Kampung Gapir Hulu, kampung dekat-dekat tu lah, kena bawa highlight kalau dia nak berjalan jenuh nak sampai ke Kampung Bersah tu, bawa highlight ambil apa, pergi ke surau Kampung Bersah tu, Tok Batin Adu tu ada. Jadi suasana di belantara tu subhanallah banyak kan. Masih alhamdulillah lah ada surau, ada NGO Yayasan Khalifah yang buat surau apa semua tu. Jadi ada tempat untuk mereka solat dan sebagainya. Namun nak lekat untuk jemaah ramai tu memang satu kerja, bukan kerja yang mudah lah, sebab tengok jemaah tu masih jemaah yang sama kan. Tapi berterusan lah dengan adanya surau ni, insya-Allah syiar tu akan syiar Islam akan berkembang dan moga-moga makin bertambah lah. Sebab kalau kita tak buat usaha-usaha tu, siapa lagi nak buat kan? Dan bila mana kita buat tu, kita rasa tak cukup, rasa macam tak cukup apa yang kita buat tu. Kita sebab itulah kita usaha untuk bantu sekat mana yang boleh kita bantu. Sebab kita ni tak ada kekuatan, melainkan Allah Ta'ala bagi pada kita kekuatan untuk kita buat kan. Dan kita kena lupa apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat. Kita terus buat. Kita rasa macam kita banyak lagi benda yang kita tak buat, kita jahat, kita ni banyak dosa. Allahu Akbar kan. Kalau tengok yang Ustaz Abid Liu punya, subhanallah, sangat memberi inspirasi kan. Sangat memberi inspirasi. Kalau kata tak boleh, dia dah berskala besar lah kan. Kalau kita buat di kawasan-kawasan kita, di tempat-tempat kita, di komuniti kita kan, dengan kadar kapasiti yang kita boleh, janji kita usaha lah. Jangan kita tak ada, kita berserah macam tu je kan. Allah Ta'ala tak tanya tentang keputusan ataupun result. Berapa orang boleh hidayah tu milik Allah Ta'ala kan. Tapi Allah Ta'ala tanya apa usaha kita kan, apa usaha kita. Saya teringat bagaimana Tok Guru saya cerita, kalaupun usaha, kadang hidayah tu nak sampai macam cara tengok budak-budak tu duk pergi semayang kat surau, contoh dia lalu sampai sini kan, tiap-tiap hari lalu depan rumah dia tak pergi pun semayang kat surau, tapi disebabkan dengan perbuatan af'al daripada budak-budak tu duk jalan depan, budak-budak tu pun pergi surau, aku ni kan rumah kan, sihat apa semua. Tapi terdetik hati dia, Allah Ta'ala nak jentik hati dia melalui perbuatan budak-budak tadi, pun dapat hidayah dengan cara macam tu. Itu budak-budak tu bukan main ketuk pintu pun. Tu Allah Ta'ala nak bagi hidayah kan. Hidayah ni macam-macam cara lah Allah Ta'ala nak bagi kan. Jadi mana tahu perbuatan-perbuatan kita yang kita buat, kita tak tahu yang mana yang boleh menjadi bekal kita di hari akhirat kelak. Yang penting kita usaha terus buat. Sekat mana yang kita mampu, dengan kadar yang kita mampu. Dan sekarang ni pun macam-macam teknologi yang boleh kita buat kan. Kita tengok akaun, kita bank in, kita buat kan. Tak perlu kita nak wawarkan pun. Dia ada dua. Satu yang wawarkan tu untuk memberitahu kepada penyumbang bahawasanya sumbangan telah disampaikan. Macam Ustaz Abid Liu buat tu, bukan dia nak menunjuk, tapi itu adalah salah satu motivasi kepada kita. Dan juga penyumbang tengok, ni kerja buat dia, lagi banyak sumbangan disalurkan. Itu. Tapi kalau kata contoh kita takut, kita rasa macam kita riak ke, kita rasa macam kita ni, kita sembunyikanlah benda-benda yang kita buat tu kan. Tak perlu nanti. Allah Ta'ala maha tahu kan. Allah Ta'ala maha tahu apa yang kita buat. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala akan mengajarkan setimpal dengan apa yang kita laksanakan kan. Jadi sebab itulah saya pesan pada diri saya, tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, memanglah al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ini bertambah dan berkurang. Jadi kita gunakanlah kesempatan dalam bulan Ramadan ini, yang mana yang Allah belenggu syaitan iblis, yang kita kena kawal hawa nafsu kita kan. Kita usahalah untuk memperbanyakkan amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan-amalan kita, dan kita minta ampun pada Allah SWT. Rasulullah SAW tak kurang hampir 100 kali istighfar kepada Allah SWT. Itu Habibullah, kekasih Allah kan. Minta ampun pada Allah tak kurang 100 kali. Kita subhanallah banyak lagi benda lara kita buat, banyak benda yang tak kenal kita buat. Jadi kita sama-samalah sama-samalah. Kalau duduk saja Allah kan, zikir kan dalam hati Allah. Bahkan kalau kita niatkan dalam
Ni kita sebut hu tu merujuk pada dia Allah, hu pun boleh. Tapi jangan buat kuat-kuat. Lagi orang kata zikir apa tak sedengar ni, hu kan. Kita sebut Allah kan, subhanallah. Hati kita akan menjadi tenang. Masuk insya-Allah, subhanallah. Kalau kata pegamai jadi payah berhenti pula. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan kita dapat buat apa yang sebaiknya dalam bulan Ramadan. Bagaimana yang saya sebut tadi, kalau qiyamul lail tu kalau boleh buat komplit, alhamdulillah. Kalau tak, Allah izinkan kita terjaga, kita buat solat sunat 2 rakaat. Kita baca Quran setengah muka pun dah kira kita mendirikan malam. Tak semestinya kita buat. Kalau buat komplit lagi, alhamdulillah lah. Syukur kan. Dan juga kita usaha untuk tiap malam kalau boleh kita bubuh dan tabur masjid. Tak payah beritahu siapa, jumlah tak payah beritahu siapa. 10 malam terakhir kita bubuh. Biar kan. Kalau risau orang tengok kat sini, masjid-masjid lain, surah-surah lain kan. Tapi kalau nak maksudnya tunggu Jumaat habis semua kita bubuh. Pun boleh juga. Subhanallah. Ustaz buat seorang-seorang buka pagar masuk surau, nak pecah masuk, nak ambil apa kan. Subhanallah. Kalau kita pergi bubuh, kita tutup dulu saya pesan lah. Kalau boleh kita buat, insya-Allah kita amalkan. Mudah-mudahan kita dapat redakan Allah SWT, terutama juga malam Lailatul Qadar. Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa dan doa orang puasa, doa di bulan ni Allah Ta'ala maafkan, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. Jadi kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasru innal insana lakhusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.